Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, hari ini berkaitan dengan titah sultan yang kita dapat lihat banyak pandangan ataupun penolakan ataupun mungkin juga pelanggaran daripada kepimpinan politik terhadap titah sultan. Adakah sesiapa sahaja pemimpin politik yang melanggar titah sultan ataupun titah raja-raja Melayu ini perlu dikenakan tindakan undang-undang? Nah, kita mengambil contoh seperti yang dikongsikan di dalam perkongsian aplikasi X, Bulletin RMS, dengan berkongsikan gambar pada tarik 15 Februari 2024. Sultan Selangor tegur label Black Friday, keputusan Mahkamah Persekutuan. Manakala gambar di bawah pula kepimpinan besar PAS iaitu Taqiyuddin Hasan, Setiausaha Agung PAS, dalam kenyataan pada 18 Februari 2024. Taqiyuddin pertahan kenyataan label Black Friday. Nah, kita dapat lihat dua gambar ini. Yang pertama, Sultan Selangor tegur label Black Friday, keputusan Mahkamah Persekutuan, dan juga gambar di bawah Taqiyuddin Hasan pertahan kenyataan label Black Friday. Nah, di dalam caption, di dalam perkongsian melalui entry X Bulletin RMS, banyak kali dah pemimpin PAS tak hormati titah sultan, tapi tiada tindakan. Seolah ada puaka dalam agensi penguatkuasaan yang melindungi mereka. Harap PDRM di bawah kepimpinan Madani bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang mencabar institusi Raja Melayu. Nah, yang kita menjadikan persoalan utama di sini, adakah selepas Taqiyuddin Hasan yang kita dapat lihat berdegil berkaitan dengan isu Black Friday, isu keputusan kes Nick Elin, adakah beliau seolah-olah menderhaka terhadap Sultan Selangor yang menegur label Black Friday, keputusan Mahkamah Persekutuan? Menurut Sultan Selangor, ada juga ulasan berdasarkan kepada polemik kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Sultan Selangor. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, mungkinkah seperti yang dinyatakan di dalam caption Bulletin RMS, harap PDRM di bawah kepimpinan Madani bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang mencabar institusi Raja Melayu? Adakah di sini Taqiyuddin Hasan berisiko untuk dikenakan tindakan undang-undang sehingga mampu disaman ataupun ditangkap? Nah, itu menjadi persoalannya. Di dalam perkongsian daripada artikel Malaysia Kini pada 18 Februari, Taqiyuddin pertahan kenyataan Jumaat yang hitam. Setiausaha Agung PAS mempertahankan kenyataan Jumaat yang hitam dibuatnya sebaik selepas Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen jenayah syariah Kelantan pada 9 Februari. Menurut Taqiyuddin, itu merupakan respon biasa yang dibuatnya selaku peguam apabila ada kes yang tidak berpihak kepadanya. Bila saya kalah kes, saya kata ini Isnin yang hitam atau Selasa yang hitam. Ya, hari yang hitam untuk anak buam saya, katanya dalam nada bergurau ketika sesi dialog antara pemimpin PAS dengan media berbahasa Cina di KL. Itu hari yang hitam untuk kami kerana undang-undang kami di Kelantan diisytihar tidak sah dan tidak berperlembagaan. Jadi apa yang saya boleh kata lagi? Jadi jika saya kata nothing lah, itu bukan respon yang saya orang berfikiran munasabah katanya. Dia berkata demikian ketika menjawab soalan berkenaan pendirian terkini terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan selepas Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah agar semua pihak bertenang dan menerima keputusan itu.
Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Nah, satu isu hangat hari ini yang saya nak kongsikan. Kali ini berkaitan dengan salah satu, saya boleh katakan mungkin influencer ataupun salah satu content creator di Malaysia yang hari ini namanya disebut-sebut. Tidak lain dan tidak bukan nama Didi Chronicle yang kita dapat lihat membuat video parodi di laman Facebook page beliau. Nah, pada akhirnya kenapa tiba-tiba nama Didi Chronicle ini disebut ramai? Oh, rupanya ini satu berita hangat, mungkin ramai yang terlepas pandang ataupun ramai yang masih tidak tahu. Di sini saya kongsikan satu artikel daripada Malaysia Kini. 49 laporan polis dibuat terhadap Didi Chronicle. Artikel ini pada Februari 18, 2024. Berita sepenuhnya, sejumlah 49 laporan polis dibuat di seluruh negara ke atas pempengaruh media sosial Didi Chronicle yang membuat video parodi didakwa mempersendahkan keputusan mahkamah dalam isu enakmen syariah. Wow, ini pasti satu isu yang hangat, tetapi kita harap terdapat satu jalan penyelesaian yang baik. Nah, saudara-saudara, mungkinkah perkara ini akan membawa kepada penangkapan, pemenjaraan ataupun mungkin denda? Nah, berapa denda ataupun berapa lama ditahan di penjara, kita tak tahu. Nah, saudara-saudara, itu semua hanya menjadi persoalan. Dalam artikel ini lagi berkongsi, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain berkata, kesemua laporan polis berkenaan adalah sehingga semalam kami menjangkakan jumlah laporan polis berhubung perkara itu akan bertambah, katanya kepada bernama. Makna kata, Ketua Polis Negara sendiri pun sudah mengesahkan perkara ini. Ketua Polis Negara sendiri, Tan Sri Razarudin Hussain, sudah bersuara berkaitan dengan isu ini. Baru-baru ini, video berdurasi lebih 3 menit dimuat naik Didi Chronicle atau nama sebenarnya Didi Suleiman Ray, 43 tahun. Dikecam netizen kerana didakwa mempersendahkan agama dan menghina mahkamah dengan menyatakan perbuatan minum arak dan berjudi tidak akan dikenakan hukuman. Nah, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sudah pasti ini satu kejutan lagi sekiranya Didi Chronicle ditangkap. Tapi saudara-saudara yang amat dihormati semua, kita harap keputusan ataupun terdapat keputusan yang kita jangkakan supaya tidak ada masalah bagi pempengaruh tersebut dan juga ini menjadi mendapat satu penyelesaian yang baik. Nah, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.